Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua penonton-penonton rancangan Jawapan Panah Cik Man. Korang tanya je, insya-Allah Cik Man akan jawab. Jadi apa khabar semua? Cik Man sentiasa mengharapkan semoga kita berada di dalam keadaan yang diberkati Allah. Nak-nak pula kita sekarang sedang meniti perjalanan Ramadan dan kita juga mengharapkan semoga puasa kita diterima oleh Allah dan dapat menjadikan diri kita semua ni insan yang ditarbiah hasil daripada Ramadan dan seterusnya menjadi seorang mukmin yang sejati mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kembali ke episod yang baru pada hari ini. InsyaAllah kita akan membincangkan puasa sepanjang Ramadan ini. Jadi sebagaimana biasa, kalau tak ada soalan daripada netizen, mungkin ada huraian daripada Cik Man. Cuma Cik Man sangat suka untuk mengambil soalan-soalan daripada netizen lah. Sebab memang kalau datang aja bulan Ramadan tu memang meriah dengan persoalan-persoalan daripada diorang. Nak pula kalau golongan remaja. So apa kata kita tengok soalan-soalan yang ada. Baik, antara soalan yang Cik Man dapat daripada handset Cik Man ni lah, sama ada DM ataupun WhatsApp. Cik Man, boleh tak kita berpuasa pada hari tasyrik? Adakah puasa kita sah? Sebelum tu Cik Man nak definisikan apa yang dimaksudkan dengan puasa pada hari tasyrik. Hari tasyrik, apa yang dimaksudkan dengan hari-hari tasyrik? Hari-hari tasyrik ialah 3 hari selepas 10 Zulhijjah. Itu berkenaan dengan hari raya haji kah? Sebab tu 10 tu memang hari raya haji lah. 11, 12, 13. So 3 hari ini disebut sebagai hari tasyrik. Hari yang boleh kita bertakbir, hari-hari yang boleh kita sembelih korban. Kalau raya puasa tu satu kali je kita bertakbir ataupun satu hari saja kita bertakbir. Tapi kalau hari raya haji, maka kita boleh bertakbir start daripada 10 tu ataupun malam 10 tu sampailah ke 13 Zulhijjah. Sebab hari raya haji ni adalah hari yang membesarkan Allah dengan simboliknya, dengan hubung kaitnya dengan perbuatan ataupun manasik haji di Mekah. Jadi boleh tak kita berpuasa pada hari tasyrik? Maka ulama mengatakan tidak sah puasa pada hari tasyrik. Tidak sah langsung. Jadi siapa yang biasa untuk puasa Isnin, Khamis ke ataupun puasa Nabi Daud ke, maka pada hari tasyrik stopkan dulu puasa tu. Sementara itu, ada di kalangan ulama yang membolehkan puasa pada hari tasyrik, iaitu bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, tamattu' dan qiran, di mana mereka ini tidak memperolehi binatang korban ataupun haiwan korban untuk disembelih. Maka sah puasa mereka pada hari itu. Tapi ada juga ulama mengatakan, itu salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, memang tak sah puasa sunat pada hari tasyrik ataupun sebarang puasa. Baik diorang ni mengerjakan haji ataupun tak mengerjakan haji. Lebih-lebih lagi yang puasa sunat biasa, maka tidak sah. Sebab dalil daripada Nabi SAW, ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan dan minum. Jadi bila Nabi menyebut macam ni, jelas menunjukkan hari itu untuk makan dan minum. Maka jangan puasa. Baik, ada satu persoalan yang menarik muncul daripada isu ini, iaitu persoalan tentang puasa pada hari putih. Cik Man kata hari tasyrik tak boleh puasa, iaitu 11, 12, 13. Sedangkan hari-hari putih setiap bulan terlibat 13 kali. So macam mana ni? Adakah pada bulan Zulhijjah kita orang tak boleh berpuasa hari putih? Jangan bimbang, puasa 3 hari setiap bulan itu sama ada hari putih ataupun 3 hari secara random. Jadi kalau 13 tu tak boleh puasa yang hari-hari putih tu sebab kebetulan serentak dengan hari tasyrik, maka kita boleh pilih ataupun gantikan 13 itu pada hari-hari yang lain. Sebulan kan ada 29 hari ataupun 30 hari, so banyak hari dalam sebulan, kita boleh buat 3 hari itu pada bila-bila masa, hujung-hujung ataupun dekat-dekat nak hujung. InsyaAllah, jangan risau. Baik, seterusnya persoalan daripada netizen, Cik Man, melancong ke luar negara, puasa macam biasa ke? Melancong ke luar negara. Baik, salah satu daripada perkara yang boleh kita berbuka puasa ialah musafir. Itu Allah bagi diskaun. Sama ada musafir dalam keadaan seksa ke, jalan kaki ke, ataupun musafir dalam keadaan yang orang kata banyak letih ke, naik kereta, bas ganti-ganti, ataupun musafir dalam keadaan yang sangat selesa. Flight first class. Pramugari jaga, pramugara jaga, boleh tidur baring tengok TV. Jadi rasa-rasanya kalau naik flight ni tak bolehlah buka puasa kot.
Tak, Islam tak begitu. Islam agama yang konsisten. Kalau Islam kata musafir membolehkan buka puasa, maknanya kita dapat diskaun itu. No matter what, walau macam mana keadaan sekalipun kita bermusafir, naik jet ke, naik flight first class ke, ataupun pintu Doraemon. Jadi maknanya asal namanya musafir, kita boleh berbuka puasa. Tetapi orang yang musafir ni tadi, walaupun dia tahu dia ada diskaun tu, dia juga boleh memilih untuk meneruskan puasa. Tak ada masalah. Dia hikmah dia boleh berbuka puasa ketika musafir ni sebab ialah zaman dulu kan, kita tengok zaman dulu keadaan musafirnya tidak begitu selesa, merentas padang pasir ataupun hutan belantara, tak sebagaimana sekarang ni zup laju pula, ada kereta terbang dan seumpamanya. Jadi itu hikmah bagi orang yang sedang bermusafir tu supaya dia dapat release dia punya keletihan tu, maka Allah bagi di diskaun. Tapi akhirnya konsistennya ialah sebab ataupun elah yang menjadikan dia boleh berbuka itu adalah musafir. Maka asalkan musafir, tak kira selesa ke tak selesa, tetap boleh berbuka puasa. Cuma bagi orang yang memilih untuk meneruskan puasa, pun pilihan dia juga. Cik Man, saya nak teruskan puasa sebab selesa, tak letih pun. Saya rasa duduk rumah lagi letih daripada musafir, Cik Man. Sebab musafir ni saya rasa seronok. Maka teruskan. Sebab mungkin dia fikir, Cik Man, kalau saya ambil diskaun sekarang, kalau saya seronok buka puasa, 10 hari saya musafir, 10 hari saya enjoy boleh makan siang, besok saya balik Malaysia, saya terpaksa ganti puasa sambil menyaksikan orang lain makan sate kajang, bihun, tom yam, ayam semua. Jadi itu pilihan masing-masing. Ada diskaun boleh gunakan, kalau tak nak boleh teruskan puasa masing-masing. Baik, seterusnya soalan daripada netizen, puasa di negara yang siang dia panjang bila boleh berbuka? Baik, puasa pada siangnya panjang bila boleh berbuka? Baik, Cik Man nak beritahu satu ya. Dia kadang-kadang, itu salah satu daripada orang kata situasi lah. Ada negara yang malam lagi panjang. 20 jam malam kot. Jadi berlakulah benda ni di kalangan hamba-hamba Allah yang banyak duit. Mungkin dia berniat setiap kali bulan Ramadan, dengan duit yang ada, dia nak pergi ke negara tersebut supaya dia puasa sekejap 4 jam aja. Kemudian dekat-dekat nak raya baru dibalik. Jadi Cik Man macam memudahkan diri sendiri. Adakah ini perbuatan yang mempermudahkan agama? Jadi nak tahu jawapannya kembali selepas ini. Kita berhenti rehat seketika. Alhamdulillah, kita kembali semula dalam rancangan jawapan panas Cik Man, dan Cik Man nak kutip satu soalan yang agak menarik juga, itu berkenaan dengan hukum berpuasa di negara yang iklimnya berbeza. Contoh macam kita di Malaysia ni mungkin half-half lah kan, siang dengan malamnya setengah-setengah, tak ada masalah lah. Cuma mungkin ada satu negara yang siangnya lagi panjang daripada malam, mungkin 20 jam siang. So macam mana orang yang berpuasa dekat situ? Adakah dia boleh berbuka ataupun dibenarkan tidak berpuasa sebab panjang jadi terseksa dan seumpamanya? Maka jawapannya ialah mereka tetap melaksana ibadah puasa sebagaimana mereka duduk di kawasan ataupun iklimnya siang lebih panjang daripada malam. Itu adalah ujian dan orang kata sesuatu yang Allah bagi ketahanan untuk mereka melaksanakan puasa dalam keadaan yang panjang. Dan kita tak boleh menganggap bahawa siang lebih panjang di negara-negara tertentu ini memberikan suatu diskriminasi kepada penduduk negara itu. Allah menyusahkan penduduk negara itu, tak. Sebab Allah tidak akan membebankan sesuatu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak bebankan kita dengan satu pekerjaan ataupun suatu kewajipan, melainkan kita mampu untuk melaksanakan kewajipan tersebut. Jadi tak ada masalah sebenarnya untuk dia meneruskan puasa. Setiap orang yang rasa lebih mujahadah, lebih sabarnya, maka Allah akan bagi lebih gajinya dan lebih pahalanya. Kita ni mungkin kita rasa puasa kita senang aja, jadi kita rasa seronok. Tak, sebenarnya Allah sedang memberikan nikmat, pahala dan saham kepada orang yang lebih merasakan satu nilai mujahadah berbanding orang lain. Cuma ada satu situasi yang lain, ialah apabila ada iklim negara-negara tertentu yang malam lebih panjang pula. Jadi dia terbalik daripada yang siang ni kan. Jadi nampak macam, ya Allah, syurganya malam 21 jam, malam 22 jam. Kadang-kadang memang malam semalam-malamnya kan. So ada di kalangan masyarakat yang daripada negara luar, contohnya daripada Malaysia ni, bila duit banyak, maka tiap-tiap tahun, setiap kali bulan Ramadan, dia pergi dekat sana sebab dia tak nak rasa siang hari tu lama sampai dia tak boleh makan dalam waktu yang lama, maka dia pun bercutilah
pergilah ke negara tersebut. Senang dia makan, sepanjang-panjang malam tu dia boleh makan, dan mungkin siangnya pendek, maka dia hanya menahan lapar dalam beberapa jam saja. Jadi persoalannya, adakah puasa mereka sah? Jawapannya sah, sebab mereka berada di negara tersebut dan mereka mengikut sistem dan iklim negara tersebut. Dan selagi mereka melaksanakan rukun-rukun puasa, maka puasa mereka adalah sah. Jadi siapa yang tinggal di negara yang siangnya lebih panjang daripada malam, maka dia wajib meneruskan puasanya lah. Sebab dia masih ada lagi sistem siang dan malam. Cuma kita tak boleh nak kata bahawa Allah menjadikan negara yang siangnya lebih panjang merupakan satu kezaliman kepada penduduk negara itu. Kita tak boleh cakap macam tu. Dosa kita cakap macam tu sebab Allah itu maha adil. Sebab kita kena faham satu benda lagi, setiap kali Allah menguji seseorang yang mungkin ujiannya lagi hebat daripada orang lain, maka Allah juga maha pengasih dan maha pemurah untuk mengurniakan rahmat dan juga pahala yang lebih banyak daripada orang lain. Setiap kali seseorang itu dia tinggi mujahadahnya, dia akan rasa susah dalam melaksanakan ibadat, maka pahalanya juga lebih banyak berbanding orang lain yang mungkin relax saja dalam melaksanakan ibadat. Dan ada di sana situasi yang situasi negara yang iklimnya malam lebih panjang berbanding siang. Contohnya malam dia ada 22 jam. Dan ada juga pendapat di kalangan ulama bahawa boleh seseorang yang berpuasa di negara yang siang ataupun malamnya ataupun iklimnya tidak menentu, yang tidak normal, mengikut waktu di Mekah ataupun mengikut negara berhampiran yang waktunya normal di antara siang dan malamnya. Jadi tak ada masalah pun. Okey, seterusnya persoalan daripada netizen, Cik Man, jarak perjalanan yang macam manakah yang dikatakan boleh bermusafir? Jadi sekali lagi ulama berbeza pendapat dalam hal ini, ya. Walaupun soalan ini tak ada kaitan dengan puasa, tapi sebenarnya tadi kita baru bincangkan antara puasa dengan musafir. Jadi seseorang itu dia nak jalan berapa kilometer baru dikatakan dia bermusafir. Maka ada di kalangan mazhab yang mengatakan dalam lingkungan 88 sehingga ke 90 kilometer, iaitu lebih kurang 2 marhalah. Tapi jarak ni berbeza setiap sukatan, setiap negara lah. Dan ada yang mengatakan tidak semestinya 2 marhalah, apa-apa saja jarak yang dari segi kebiasaannya dianggap jauh oleh adat dan kebiasaan, maka dianggap ataupun dihukumkan sebagai musafir dan dia menerima sebarang package yang berkaitan dengan musafir. So, luas dari segi pendapat-pendapat, kita boleh memilih pendapat yang cenderung ataupun pendapat yang insya-Allah memudahkan perjalanan. Baik, seterusnya ada soalan daripada netizen, iaitu soalan yang simple dan banyak ditanya juga, iaitu apakah hukumnya kita menelan air liur ketika siang bulan Ramadan? Adakah batal puasa? Kalau batal, dik, memang satu dunia tak puasa, dik, sampai kiamat. Sebab air liur ni, keberadaan air liur adalah sesuatu yang tabi'i ataupun sesuatu yang fitrah. Sukar dielak, takkan kau nak vacuum pula sampai kering kau punya lidah, kan? Jadi menelan air liur dengan sengaja tidak membatalkan puasa, sebab memang air liur tu memang dah sedia ada. Yang batal tu kalau air liur tu dah terkeluar daripada batasan mulut kau, lepas tu kau tarik balik dengan lidah masuk ke dalam. Yang tu batal sebab dia dah keluar daripada batasan mulut. Okey, kita berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali jawapan panas Cik Man. InsyaAllah Cik Man akan jawab semua persoalan selagi mampu. Baik, sekarang ni kita sedang membincangkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan puasa Ramadan kita. Jadi Cik Man mengharapkan hasil daripada perkongsian kita ataupun apa yang dipertontonkan kepada penonton-penonton sekalian, Pak Long, Mak Long, Makcik, Pakcik, semua adik-adik, semoga mendapat panduan ataupun orang kata memudahkan perjalanan puasa. Cuma Cik Man pesan pada diri kita sendirilah, pada diri Cik Man dan juga semua, agar memanjangkan proses untuk mencari ilmu di medan-medan ilmu yang lain. Sebab kadang-kadang waktu kita terhad, banyak tanggungjawab. Kalau kita tak boleh tengok TV, mungkin kita ada ruang untuk dengar radio. Kalau tak boleh dengar radio, mungkin ada ruang untuk kita mengkaji, membaca buku. Kalau tak sempat nak pergi ke kuliah sana. So, apa-apa sahaja ruang ataupun medan yang boleh menghasilkan ilmu, maka kita jangan abaikan ruang tersebut. Baik, kemudian kita teruskan sekarang ini persoalan berkenaan dengan musafir juga, kaitan dengan puasa, iaitu Cik Man, kalau misal kata seseorang itu musafir daripada sebuah negara ke negara yang lain, maksudnya jauh lah tu, contohnya Australia, dan dia nak
berbuka dalam flight. Jadi waktu dalam flight tu dia nak buka ikut waktu negara mana. Adakah dia nak ikut negara yang dia bertolak daripadanya, Australia, ataupun negara yang dia nak menuju kepadanya, contohnya Malaysia, ataupun negara yang kapal terbang itu sedang berada di atasnya, iaitu China. Jawapannya tiga-tiga tak. Tiga-tiga tak. Dia mengikut waktu di negara kapal terbangnya, iaitu dalam dimensi kapal terbang. Bukan negara di bawah, tapi setakat mana yang dia berada. Sebab dalam Islam mengatakan bahawa waktu berbuka apabila apabila terbenamnya matahari. Waktu kita berpuasa apabila nampaknya anak bulan. Waktu nak raya pun apabila nampaknya anak bulan. Jadi seseorang melakukan ibadah-ibadah ni semua, berbuka, nak raya, nak puasa, merujuk kepada keadaan di tempatnya. Okey, contohlah flight itu sedang berada di negara China. Kita kena faham bahawa keadaan terbenamnya matahari berbeza daripada satu tingkat ke satu tingkat, ataupun tempat yang tinggi dengan tempat yang rendah. Maka dua orang yang berada di dua tempat yang berbeza ni akan berbeza juga penglihatannya terhadap terbenam matahari. Di mana orang yang berada di tingkat yang tinggi lewat terbenam matahari berbanding di bawah, maka lewat dia berbuka puasa. Sebagaimana kita pernah mendengar satu fatwa di negara luar, iaitu orang kata di Dubai, di sana ada menara yang tertinggi di dunia, iaitu menara Burj. Maka ulama di sana mengeluarkan fatwa bahawa siapa yang berada di tingkat yang paling tinggi di menara tersebut, maka buka puasanya lewat beberapa minit berbanding siapa yang berada di bawah. Sebab apabila kita berada di tingkat atas, kita mengejar matahari, sebab tu lambat matahari itu terbenam. So, kalau orang tanya nak ikut waktu berbuka yang mana, ikut waktu situasi tempat kita berada, bukan di negara bawah ataupun negara yang kita bertolak ataupun negara yang kita menuju ke arahnya. Jadi ini antara perkara-perkara yang baru berlaku, sebab dulu mungkin tak ada orang sampai ke peringkat atas, sampai ke tinggi-tinggi semua dekat atas kan. Maka benda-benda begini tetap ada jawapannya di dalam agama. Kata kuncinya ialah dengan apa yang Allah sebut tentang terbenamnya matahari itu bersifat konsisten, nampaknya anak bulan, dan dua perkara ini bersifat konsisten. Baik. Kemudian ada satu persoalan daripada netizen, Cik Man, saya bermusafir dan berpuasa tetapi tidak ada air di dalam kereta. Jadi macam manakah saya ingin berbuka puasa? Okey, sama ada air wiper ataupun mungkin kita tak ada air apa-apalah, minyak bateri apa semua tak boleh ambil lah kan. Jadi kita tak ada bahan-bahan untuk berbuka puasa, jangan cuba memudaratkan diri. Ada orang kata korek hidung untuk batalkan puasa. Kita kata yang paling tepatnya korek hidung tak batal puasa. Kalau macam tu mungkin saya terlajak sikit, korek lepas tu makan. Yang tu mungkin aku rasa kau separuh manusia, separuh tak manusia kan. Jadi sekarang ni macam inilah, kita jangan complicatedkan keadaan. Bila tak ada makanan yang kita nak buat untuk berbuka puasa, maka kita teruskan perjalanan. Kalau boleh berhenti tepi jalan, ada gerai buah potong, kita beli. Tapi kalau tak, maka kita teruskan perjalanan, insya-Allah kita berada dalam keadaan yang selamat. Kemudian kita berhenti sampai satu tempat yang ada dijual makanan, kemudian kita berbuka puasa. Sebab tu sebelum nak musafir ni, sekurang-kurangnya kita ada preparation ataupun standby, sama ada puasa ataupun tak puasa. Sebab kadang-kadang kita tak menentu jam sampai 7-8 jam macam mana. Kalau jam 7-8 jam macam mana? Jangan risau, kita hidup dekat negara masyarakat majmuk, yang masyarakatnya mesra antara satu sama lain. So kalau tak ada makanan, sudi-sudikanlah, berani-beranikan diri anda untuk mengetuk tingkap kereta di sebelah. InsyaAllah dia akan bagi. Jangan risau. Kadang-kadang yang bagi kita menyediakan berbuka puasa kita tu non-Muslim ataupun orang yang tak berpuasa dan seumpamanya, ada cuti puasa. Jadi dekat Malaysia ni memang meriah dengan makanan, memang meriah dengan sifat tolong-menolong antara satu sama lain. Baik. Kemudian ada soalan daripada netizen ya, Cik Man, adakah puasa Nabi Daud boleh diterapkan dalam bulan Ramadan? Jangan salah parking dalil kan. Mentang-mentang Nabi cakap puasa yang terbaik, yang paling bagus sekali adalah puasa Nabi Daud. Jadi sebab itulah saya buka puasa pada hari ini, pada siang bulan Ramadan. Sebab semalam saya dah puasa, hari ini saya buka, besok saya puasa. Dek, tuan-tuan sekalian, yang dalil puasa Nabi Daud itu hanyalah terlaksana pada puasa sunat. Sedangkan puasa Ramadan ni memang kena back to back.
berturut-turut selama 29 ataupun 30 hari. Jadi tak terpakai dalil yang puasa Nabi Daud untuk sunat itu. Sebab ada dalil lain yang mewajibkan puasa sebulan. Maknanya tak ada cuti-cuti. Jadi jangan salah faham. Yang dalil untuk puasa Nabi Daud sunat. Sedangkan dalil untuk puasa Ramadan adalah wajib. Jadi kadang-kadang kekeliruan ini menyebabkan kita salah di dalam melaksanakan ibadat. InsyaAllah dengan perbahasan ilmu ini kita akan lebih faham dengan agama. Kita jumpa lagi esok dalam rancangan Jawapan Panih Cik Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.